Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang budiman, bertemu sekali lagi dalam rancangan Khazanah Ilmuwan pada siri ini yang merupakan siri yang ke-29. Kita akan menyambung lagi perbicaraan tentang beberapa contoh ghurur yang berlaku kepada para ilmuwan. Contoh-contoh ghurur yang berlaku kepada para alim ulama. Kalau sebelum ini kita berbicara tentang ulama yang sememangnya menggunakan kedudukan ilmunya itu, pengaruh ilmunya itu untuk mendapat kuasa dan juga kekayaan. Tetapi ada juga alim ulama yang sememangnya pada zahirnya menuntut dan mengamalkan ilmunya itu, berusaha membersihkan jiwanya dari sifat-sifat mazmumah, beramal dengan ilmu. Akan tetapi yang macam itu pun belum dapat selamat daripada ghurur. Kenapa? Kerana masih tersembunyi keaiban-keaiban, masih tersembunyi sifat-sifat tertentu yang dia tidak sedari. Sifat-sifat itu adalah sifat riya. Cinta sebenarnya itu adalah cinta kepada dunia, cinta kepada sanjungan. Sebab itu dia sukakan kepada sanjungan. Sanjungan ini sebahagian daripada cinta dunia. Sanjungan-sanjungan ini adalah sebahagian daripada dunia. Maka dengan sebab itu, dia suka kepada orang yang memujinya. Dia akan memuliakan orang-orang yang memuji-mujinya. Walaupun pujian dan sanjungan itu sebenarnya lebih daripada yang dia sepatut terima. Orang memuji tentang keilmuannya, orang memuji tentang kezuhudannya, kewarakannya, dia sukalah. Apatah lagi kalau sekiranya pujian itu melebihi daripada kadarnya. Tapi kalau sekiranya ada seorang yang lain tahu tentang hakikat sebenarnya, maka tidak memujinya, maka dia akan benci kepada orang yang begitu. Mungkin juga dia akan mengutamakan sesetengah sahabat dari yang lain. Kerana dia menyangka dia melakukannya kerana kelebihan dan kewarakannya. Dia sangka sahabat-sahabat ini memuji dan memuliakan dia kerana dia memang memiliki kelebihan. Memang dia warak. Tetapi sebab sebenarnya adalah kerana orang itu mentaatinya. Sebab sebenarnya orang itu mematuhi kehendaknya. Banyak memujinya. Suka mengikut nasihatnya. Tekun berkhidmat kepadanya. Ini ada orang-orang seumpama ini di kalangan ahli-ahli ilmu. Jadi adakah ini yang dikehendaki oleh orang yang berkenaan? Ada orang yang berkhidmat kepada dia, ada orang yang taat, patuh kepada dia, mengiyakan segala-galanya, memuji dirinya. Yang tu yang dia nak. Mungkin juga dia ada anak murid. Sebahagian daripada manusia menjadi murid-muridnya, yang berhasrat belajar darinya. Jadi dengan sebab itu dia sangka mereka itu menerimanya sebagai guru disebabkan oleh keikhlasannya, disebabkan oleh kesucian hatinya, disebabkan oleh kesungguhannya menunaikan hak ilmunya. Lalu dia memuji Allah di atas segala yang terbit dari lidahnya, yang mendatangkan manfaat kepada hamba-hambanya. Dan dia sangka yang demikian itu menjadi sebab pengampunan dosa-dosanya. Sedangkan dia tidak pernah memeriksa dirinya untuk memperbetulkan niat padanya. Ini masalah perkara yang tersembunyi ini. Sebab itu kita katakan ini adalah termasuk dalam perkara-perkara yang sangat halus. Pada zahirnya itu dah tak ada apa dah yang kita boleh sebut. Tetapi pada hakikatnya yang tersembunyi, yang batinnya itu masih ada lagi perkara-perkara yang keji, perkara-perkara yang buruk yang tidak kena dengan niatnya.
Jadi nak kena periksa selalu niat itu. Jadi orang macam ni, kata Imam Ghazali, kalaulah dijanjikan balasan pahala yang besar, yang sama banyak, kalau sekiranya dia lebih suka merendah diri, lebih suka beruzlah, lebih suka menyembunyikan kepandaian dan kehandalannya, maka pastilah orang yang macam ni dia tak suka. Kerana yang dia nak adalah menonjolkan diri. Dia nak adalah pujian. Dia nak adalah dilihat. Dilihat. Disanjung. Jadi kalau diberikan balasan yang besar, kalau sekiranya dia merendah diri, kata Imam Ghazali. Kalau sekiranya dia beruzlah, menyembunyikan diri, mengasingkan diri. Kalau sekiranya dia tidak diketahui orang kepandaiannya. Dengan sebab beruzlah itu orang tak tahu pun dia ni alim. Orang tak tahu pun dia ni zuhud dan juga wara'. Maka pasti dalam keadaan begitu, dia tak akan suka. Kenapa? Kerana kalau dia beruzlah dan menyembunyikan diri, maka dia akan hilang satu nikmat yang besar yang dia suka. Apa dia nikmat itu? Nikmat penerimaan manusia. Dan nikmat menjadi pemimpin mereka. Yang tu nikmat yang dia nak selama diterima oleh manusia. Yang ni ulama yang nakkan populariti. Ulama yang nakkan populariti. Jadi sekarang ni pun rancangan-rancangan yang nak membina populariti ulama ni begitu galak dia buat di TV-TV, di media-media. Sengaja membina populariti kononnya untuk membina ikon-ikon, idol-idol, idola-idola daripada kalangan alim ulama. Ini yang dibuat pada hari ini. Sedangkan ulama yang muhaqqiqin seperti Al-Imam Al-Ghazali, nasihat dia sebaliknya. Nasihat dia kepada alim ulama adalah jauhkan diri daripada penyakit-penyakit ini. Jauhkan diri daripada sifat-sifat ini. Sifat-sifat cintakan pujian, cintakan sanjungan, cintakan kedudukan. Dengan amalan kita itu. Buat amalan baik. Tapi kita nak daripada amalan baik itu pengidrafan pada manusia. Kita nak daripada ilmu, apa yang kita ajar, murid-murid yang ramai, kita nak apa? Kita nak sanjungan pada hakikatnya. Kita nak pujian. Kita nak dimuliakan pada pandangan mata manusia. Jadi ini adalah merupakan hasil daripada tipu daya syaitan. Orang yang begini maka pada hakikatnya dia telah terpedaya. Orang yang begini termasuk dalam golongan orang-orang yang ghurur. Maka sebab itulah syaitan berkata, barang siapa dari kalangan anak Adam yang menyangka bahawa dia dengan ilmunya itu terlindung dari aku, maka dengan sebab kejahilannya itu dia termasuk ke dalam perangkapku. Syaitan dah beritahu dah. Orang-orang yang ahli ilmu ini nak kena awas. Jangan dia sangka dengan ilmunya itu maka dia terlepas daripada perangkap syaitan. Bahkan tidak sama sekali. Syaitan takkan selama-lamanya melepaskan dia. Sampai bila-bila pun syaitan akan berusaha merosakkannya. Kalau dengan ilmu, dengan sebab ilmu itu juga dia boleh rosak dan terpedaya. Kemudian contoh yang lain adalah seorang yang mengarang. Ini ilmuwan juga. Ilmuwan yang mengarang, menulis. Dan dia mengarang dan menulis dengan bersungguh-sungguh. Sangkaan dia bahawa dia menghimpunkan ilmu Allah dalam karangan-karangannya itu.
agar boleh dimanfaatkan oleh semua manusia. Akan tetapi pengarang ini pun niat sebenarnya adalah kemasyhuran namanya sebagai pengarang yang handal. Alasannya zahir, ini untuk menyebarkan ilmu. Hakikat yang tersembunyi di dalam ini sebenarnya untuk namanya, untuk kemegahan dirinya. Untuk kemegahan dirinya agar dikenali sebagai seorang pengarang yang hebat, pengarang yang handal. Maka oleh sebab itu katakanlah ada orang lain mengambil karangannya itu, ciplak karangannya itu, buang nama dia, kemudian bubuh nama penciplak itu. Katakanlah itu yang berlaku. Maka pastilah orang ini, pengarang yang asli ini akan mengamuk, marah, tidak boleh terima keadaan itu. Sedangkan dia tahu bahawa pahala kebajikan dari manfaat karangan itu kepada orang ramai tetap kembali kepada dia. Katakanlah ini berlaku, dia marah kerana nama dia tak ada, nama orang lain yang masuk. Buku itu memang bermanfaat. Apa yang tertulis dalam buku itu adalah sesuatu yang baik, memberi manfaat pada orang ramai. Kalaulah sebenar-benarnya dia yang dia mahukan adalah manfaat kepada orang ramai, manfaat kepada kaum muslimin, hasil daripada tulisan itu, maka sepatutnya tidak menjadi soal baginya apabila bukunya itu diciplak oleh orang lain. Kerana hasilnya itu tetap dapat boleh dimanfaatkan oleh orang ramai. Yang tak dapat manfaat adalah dia. Kerana apa? Kerana namanya sebagai pengarang tidak diketahui. Kerana kehebatannya sebagai pengarang tidak diiktiraf. Kerana orang tak tahu. Sedangkan Allah Ta'ala tahu bahawa dialah pengarangnya. Ini masalah yang berkaitan dengan para ilmuwan yang menjadi pengarang. Ini kalau dia mengarang, tujuannya adalah untuk dipuji sebagai pengarang, dianggap sebagai seorang pengarang yang handal. Kemudian ada juga dalam mengarang itu orang yang menggunakan karangannya untuk memuji-muji diri sendiri. Menggunakan karangan itu untuk memuji-muji diri sendiri, mengangkat diri sendiri dalam karangannya. Tidak habis-habis memuji diri sendiri. Tak kiralah puji-pujian itu secara terang-terangan, secara panjang lebar, ataupun terkandung juga di dalam buku itu tohmahan. Satu bentuk adalah pujian terhadap diri sendiri. Satu bentuk adalah merupakan perbuatan mentohmah orang lain. Dan tujuan tohmahan itu adalah supaya dia dapat mengangkat diri. Ada kalanya dia nak puji dirinya, tak cukup ayat untuk memuji dirinya. Jadi dia terpaksa menggunakan peluang itu untuk menjatuhkan martabat orang lain, maruah orang lain dalam tulisannya, agar dengan itu sekaligus kedudukannya dapat diangkat. Mentohmah orang lain melalui tulisan. Mungkin juga dalam tulisannya itu dia menceritakan suatu yang buruk, perkataan yang buruk. Akan tetapi dia sendiri yang pula yang menokok tambah. Cerita yang buruk itu datang daripada orang lain. Akan tetapi dia tokok tambah pula perkataan itu. Jadi yang asalnya sejengkal jadi sedepa. Jadi perkataan yang buruk itu memang sudah sedia buruk. Ditambah lagi dengan perkataannya sendiri. Maka bertambahlah buruk perkataan itu. Sedangkan perkataan itu dinisbahkan kepada orang lain. Ini pun satu penyakit juga. Kalau yang baik dia tidak nisbahkan. Yang baik dia hanya nisbahkan kepada dirinya sahaja. Yang baik itu semua dia yang punya. Ataupun sebenarnya orang lain punya. Tapi dia pindah-pindah, dia ubah-ubah. Maka nampak macam dia punya.
Ini yang kita katakan dalam bahasa sekarang plagiarism. Menulis. Dalam menulis itu, maka pada hakikatnya apa yang terkandung dalam tulisan itu adalah merupakan kutipan-kutipan daripada tulisan orang lain. Dia kutip tulisan-tulisan orang lain. Kemudian dia pindah-pindah tulisan itu di sana sini, ditokok tambah. Kemudian dia kata dia buat dakwaan itu adalah hasil buah fikirannya. Jadi orang macam ni adalah seumpama pencuri. Contoh yang diberi oleh Imam Ghazali adalah seorang yang mencuri selai baju. Dia curi baju. Kemudian dia bukan terus pakai baju tu. Dia pun hantar baju tu untuk dipinda. Ditambah tangannya yang pendek jadi lengan panjang. Bila dah diubah lengan pendek jadi lengan panjang, daripada satu poket dibuat 2 poket. Sehingga orang tidak lagi menyangka bahawasanya baju itu adalah baju curi. Masa itulah baru dia pakai. Jadi orang ingat itu adalah baju dia yang sebenarnya. Itu perihal penulis yang tidak jujur dalam tulisannya. Tidak jujur dalam tulisannya. Sama ada tidak jujur itu dari segi niat. Niatnya menulis. Ataupun tidak jujur itu dari segi etikanya dalam menulis itu. Etika dia dalam menulis. Ada juga penulis-penulis yang bersungguh-sungguh menghias bahasa, irama, dan susunan bahasanya itu. Agar tulisannya itu tidak dipandang lemah. Dan dia menyangka tujuannya berbuat demikian adalah untuk menyebarkan ilmu. Tujuannya adalah untuk memperelok dan menghiaskannya dengan baik agar memberi manfaat kepada manusia. Tetapi dia tidak sedar terhadap suatu riwayat tentang seorang ahli hikmah yang telah menulis 300 lembaran tentang hikmah. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi zamannya, katakanlah kepadanya bahawa dunia sudah dipenuhi oleh kemunafikan dan aku tidak mahu sedikit pun dari kemunafikanmu. Allah Ta'ala berkirim pesan kepada Nabi zaman itu agar diberitahu kepada ahli hikmah ini. Tidak perlu engkau menyembunyikan kemunafikanmu dalam bahasa yang indah dan berhias itu. Kenapa? Kerana kata Allah Azza wa Jalla, manusia ni sudah terlalu ramai golongan yang munafik. Tak payahlah engkau tambah seorang lagi. Jadi bahasa-bahasa itu boleh digunakan untuk mengaburi mata. Kerana ramai orang yang akan kagum dengan bahasa yang indah. Jadi ada orang yang menulis dan diberikan kepadanya kepandaian berbahasa, maka digunakan bahasa itu. Alasan yang dia katakan adalah untuk memberikan manfaat kepada manusia. Sedangkan pada hakikatnya itu tujuannya tidak lain daripada menarik perhatian manusia kepada dirinya melalui perantaraan tulisannya. Itu tujuan yang sebenar. Menggunakan kebolehan dan kepandaiannya berbahasa itu untuk tujuan peribadi. Maka dalam semua keadaan ini, dalam semua contoh-contoh ini, maka tiada lagi keikhlasan. Tiada keikhlasan. Sama ada dalam soal menyampaikan ilmunya, ataupun dalam soal penulisan. Menyampaikan ilmu juga.
menyampaikan ilmu dalam bentuk tulisan. Seorang penulis, seorang ilmuwan yang menulis, yang berkarya, maka di sana juga terdapat penyakit-penyakit. Terdapat perkara-perkara, motif-motif yang boleh menyebabkan amalannya itu menjadi sia-sia dan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla sebagai amalan yang saleh. Sedangkan dia menyangka dia dah buat baik. Dia menyangka tujuannya adalah berkhidmat kepada ilmu. Tujuannya adalah memimpin umat Islam ke arah jalan kebaikan. Akan tetapi niat sebenarnya hanya Allah Ta'ala yang tahu, bahawasanya dia ni seorang yang cintakan kepada sanjungan, sukakan kepada pujian. Ataupun dia menulis, di sana pun ada juga penyakit-penyakitnya. Kerana kalau sekiranya dia menulis itu tujuannya adalah untuk mendapat sanjungan, maka begitu jugalah nasib amalannya itu. Tulisannya itu tidak akan memberikan apa-apa manfaat akhirat kepadanya. Akan tetapi yang hanya diperolehinya adalah manfaat keduniaan, iaitu kemasyhuran. Imam Ghazali walau bagaimanapun tidak menyebut tentang orang yang menulis kerana wang. Mungkin pada zaman itu tulisan tidak mendatangkan keuntungan seumpama itu kot. Saya tak pasti. Boleh jadi dengan sebab itu orang tak boleh jadi kaya dengan sebab menulis. Mungkin. Tapi orang boleh jadi masyhur. Pada zaman kita ini kedua-duanya boleh dibuat. Melalui tulisan itu seorang boleh menjadi masyhur sekaligus juga boleh jadi kaya raya dengan sebab tulisannya itu. Kalau kena caranya, tulisannya itu popular dan diterima, maka dia juga akan dapat kekayaan pada masa yang sama. Jadi kalau itulah tujuannya, demikian jugalah hukumnya. Maka termasuklah amalannya itu dari kalangan amalan-amalan yang tidak sunyi daripada riya, yang tidak sunyi daripada perbuatan-perbuatan yang menafikan keikhlasan. Jadi itu adalah merupakan perkara-perkara yang merosakkan amal itu. Bila rosak amal itu, maka dia tidak mendapat apa-apa ganjaran di sisi Allah. Dia tidak mendapat ganjaran yang baik daripada amalan itu. Yang baik, yang dia dapat baik apa? Yang dia dapat baik hanyalah sangkaannya. Sangkaan baik terhadap dirinya sendiri. Jadi sangkaan baik terhadap diri sendiri ni, inilah yang kita katakan ghurur. Bukan baik, sangka baik. Sangka baik terhadap diri sendiri. Terhadap diri sendiri ni kita kena terbalik. Kepada orang kita kena sangka baik. Kepada diri sendiri jangan kita sangka baik. Kerana bila kita mula menyangka baik terhadap diri sendiri, maka pada masa itulah jarum-jarum syaitan masuk untuk menyelewengkan diri kita daripada tujuan yang sebenar, daripada amal itu. Maka pada masa itulah masuk berbagai-bagai motif-motif, sifat-sifat yang keji. Seperti riaknya, takaburnya, besar dirinya, sombongnya, bangga dirinya. Jadi ini adalah merupakan segala sifat-sifat yang pada akhirnya ibarat lalang yang kita sebutkan tadilah, yang merosakkan tanam-tanaman. Maka sifat-sifat ini adalah merupakan parasit yang merosakkan amalan-amalan sehingga menyebabkan amalan itu menjadi sia-sia. Jadi kita sambung perbincangan kita
terhadap contoh-contoh yang lain pula pada minggu-minggu yang akan datang. Sehingga itu aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.